semua kita perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Indonesia. Untuk makluman tuan-tuan, kita malam ni forum ada 2 round saja. Round ketiga saya buka kepada tuan-tuan. Ini diorang tak tahu. Kita buat style tanyalah Ustaz. Tanyalah apa-apa, saya buka ruang. Dari diorang ada, sama ada betul cadangan ke hukum apa, silakan. Sebab kita ambil semangat surau kita masih kembali baru. Mungkin ada apa-apa lontaran idea, cadangan, mungkin terlalu ekstrim ke idea kita dan sebagainya. Kita boleh bagi lontaran idea, cadangan apa yang terbaik. Mudah-mudahan mereka dapat sama-sama. Dan kita jangan terlalu terikat dengan corporate forum itu dan sebagainya. Kita terbuka kepada tuan-tuan. So silakan kalau nak bertanya kepada direct pun boleh, atau nak SMS boleh, SMS pun boleh juga lah kepada nombor saya lah, atau kepada nombor boleh mana-mana. Yang mana ikut WhatsApp masuk ke WhatsApp, ada masalah. Facebook apa ni, WhatsApp tadi, Facebook belum. Okey, Ustaz Zamri, pertamanya terima kasih tahniah kerana datang direct daripada Tanjung Karang terus ke sini. Ni anak rasa malu dengan sahabat ni, datang berjauh terus datang untuk sama-sama menunjukkan majlis itu pada malam ini. Ustaz Zamri tadi, Ustaz Syed Malaysia dah sebut tentang kanak-kanak kita nak galakkan, kita nak bentuk mereka. Mungkin Ustaz Zamri sebagai seorang ustaz pendakwah kontemporari yang dekat dengan jiwa anak-anak, remaja dan sebagainya, mungkin berbagi cadangan kepada kami di sini. Apakah betul-betul aktiviti program yang mungkin lebih kreatif untuk sama-sama kita mampu nak buat supaya mereka ni lebih dekat dengan kita, selain dengan bagi duit-duit tadi lah, nanti bopak elek. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil qa'il idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman aw kama qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator, sahabat lama Fadil Ustaz Syekh Mahfuz, sahabat ahli yang saya ni, sahabat karib Ustaz saya tulisan Tuan Padang, saya Tuan Niri Tuan Padang mana habis punya aku pun dijui yang berbahagia dan terbebas selaku pengurusi surau, tuan-tuan bosses serta seluruh pimpinannya, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bila kita membicarakan tentang masjid atau surau ini, bagaimanakah cara program nak mendirikannya ataupun nak menghidupkannya, kita merujuk kepada Quran ini. Dia bukan kata kepada binaannya semata, ya, bukan kepada dia punya kecanggihan kristalnya, besinya, ukirannya semata, tidak. Tetapi Allah sebutkan dalam firman yang saya bacakan tadi, orang yang jenis mengimarahkan dan boleh menghidupkan masjid ini ada beberapa ciri. Pertama, dia yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maknanya jenis macam Ustaz Syed Malaysia sebut tadi, dia jenis ikhlas betul-betul nak berikan perkhidmatan kepada masyarakat. Ya, sebab kita ni tuan-tuan, harta kita tuan-tuan, apa yang kita berikan itulah harta kita. Maka bila pembinaan masjid sebagai contoh di Kelantan, tuan-tuan, dia tak suka untuk government ataupun negeri sponsor, sebab dia nak melahirkan infak daripada masyarakat. Sebab bila ada dia punya portion dekat bangunan tersebut, dia merasakan sense of belonging, sense of belonging, tasyasyul, sense of belonging kepada masjid tersebut, ownership, ya, kepada bangunan tersebut, dan dia mula sayang kepada apa yang disumbangkan, ya. Maka bila ada manhaj billah wal akhir, antara aktiviti utamanya waqam salat. Pastikan tuan solat ini dan anak-anak diajarkan dengan solat, diaturkan solat dia. Wa ataz zakat, dan mendatangkan zakat. Ini berkaitan juga dengan derma-derma, tuan-tuan. Allah sebut kata mendatangkan, tuan-tuan. Maknanya kita ni memang, kita tengok keliling lagi, insya-Allah banyak lagi boleh improvement, tuan-tuan, ya.
Cik. Ya. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita baju sudah tidak. Oleh sebab itu tuan-tuan, datangkan RM5 contoh tadi kepada budak-budak. Ada tempat-tempat, saya pernah jumpa tuan-tuan satu tempat disediakan tempat kanak-kanak ni dah macam nursery lah. Ada satu corner, ada tempat lantai ni yang sesuai untuk perempat-perempat tu kan. Ada tempat, ada orang yang menjaga khas, buat pula homework kat situ. Ada wifi pun Allah. Power Rangers memang sesuai dan menjadi satu tempat yang disebut oleh Ustaz Musyid tadi, one stop center. Ya? Maka bila ada sumbangan-sumbangan seperti ini yang menjadikan anak-anak ni seronok datang, sebab manusia ni fitrah dia tuan-tuan, dia suka hidup bermasyarakat. So anak-anak sekarang yang suka duduk kat dalam bilik berkurung tu sebenarnya dia telah melanggar fitrah. Dia stres sebenarnya tu tuan-tuan. Tapi kalau dia jumpa kawan dia bersosial, kan makan sama-sama, dia akan rasa seronok. So adakan azam untuk kita menghidupkan surau masjid kita ini untuk one stop center. Wa zakat, berikan sumbangan untuk membina tempat-tempat yang dicadangkan tadi. Kemudian yang mahalnya lagi tuan-tuan, Allah gunakan fa'il mudhari' dekat ayat tadi, wa lam yakhsha illallah. Ya. Maknanya jangan takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tuan-tuan? Kita hidupkan segala program yang Allah dan Rasul kehendaki. Jangan ada kepentingan-kepentingan pihak tertentu, melainkan kita lihat apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Dia lagi jadi mahal dan jadi lagi imarah tuan-tuan. Ya. Moga-moga golongan inilah yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, itu sebagai mukadimah ni dah keluar cadangan sikit. Maka pertamanya tuan-tuan, saya tengok golongan taman-taman ni dia bercampur di antara golongan muda pun banyak juga. Veteran pun ada, cakap dua kecil tiba tuan. Ya. Dan kadang-kadang bila kita golongan yang veteran ni, kadang-kadang dia mesra kanak-kanak ni, dia ada kalanya zaman peralihan tuan-tuan, dia cuba-cuba baru nak mesra. So gagang tu masih ada lagi tuan-tuan. Sedangkan kita tengok bagaimana masjid dan surau di zaman Nabi SAW sangat mesra kanak-kanak tuan-tuan, sangat mesra remaja. Antaranya Rasulullah sendiri mendukung cucunya Obama ketika mana tengah solat tuan-tuan. Oh ni kalau buat kat Malaysia ni kiamat ni tuan-tuan. Ini imam mana ni? Ya, hadis yang sahih tuan-tuan. Ketika mana Rasulullah nak sujud, dia letakkan balik cucunya. Nak bangun, dukung balik. Dan Nabi mempercepatkan dan mengarahkan untuk mempercepatkan solat bila mendengar tuan-tuan tangisan kanak-kanak dan sebagainya. Menunjukkan solat itu khusyuk ni bukanlah tahingan dunia tuan-tuan. Kan? Dia ada kriteria-kriteria dia. Sebab Rasulullah pun boleh mendengar kanak-kanak kat belakang, boleh mendengar teguran. Bukanlah fana yang terus hilang tuan-tuan daripada dunia yang adanya. Sehinggalah ada juga beberapa hadis Nabi yang menunjukkan bila ada ular, akrab dan sebagainya, kala pukul ketika mana tengah sembahyang dan kamu terus boleh meneruskan solat. Arahan tuan-tuan. Yang maknanya tuan-tuan, pertamanya masjid kita dia tidak terlampau kaku dan terlampau protokol, tetapi ada dia punya adab terus menjaga. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita tak nak istilah ada masjid ataupun surau khas untuk golongan KRU dan RTM. Nah, KRU kumpulan rambut kubal, RTM rehat tunggu mampus. Kelab eksklusif untuk golongan lipat. So bila datang tuan-tuan ahli kelab yang tak masuk geng KRU dan RTM ni, kan buat bising dengan bulan mata lagi tuan-tuan kan. Oh, dah seram dah tuan-tuan. So dia nak pergi masjid surau pun pening kepala tuan-tuan. Last bila jiwa tak dekat ke masjid dan surau, tak bela tuan-tuan. Asal pun dah besar tak pergi pergi masjid surau ni. Asyik melekat kat rumahnya, cuma jadi macam kawan-kawan lain. Tuan-tuan kata lah, mak pergi masjid kat surau pun pakcik kat Riuna RTM tu bagi stres kat saya. Saya pun malah bagi stres kat dia. Supaya kat rumah je lah. Jawab lah tuan-tuan. Oleh sebab itu tuan-tuan, pastikan dia mesra kanak-kanak. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sendiri, para sahabat radhiyallahu alaihim, kerana mereka juga mempunyai emosi. Tuan-tuan, bukan sahaja mereka mempunyai emosi, mereka tuan-tuan, kalau kita tengok dengan pandangan rahmat seperti mana Rasulullah melihat kanak-kanak, mereka ni tak ada dosa tuan-tuan. Kalau mati pun yang belum akil balik tuan-tuan, confirm syurga kita tak tentu lagi tuan-tuan. Mereka ni mati ahlul jannah dah tuan-tuan.
So maknanya mereka ni lebih mulia. Bagaimana kita nak melatih mereka ini dengan seronok? Itu sebab Quran tentang uslub dia kadang-kadang ada dua. Sebagai contoh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah, redha Allah. Maknanya Allah akan segera. Maknanya orang yang betul-betul beribadah nak dapat keampunan redha Allah ni makam tinggi, tuan-tuan. Tapi kalau tak berapa nak berapa makam tinggi sangat, sebab manusia ni fitrah dia berbeza-beza, lengkap melengkapi, wajan nanti maknanya bersegera juga kepada syurga. Ada kata, ustaz boleh ke beribadat kerana nak dapat syurga? Allah sebut. Maknanya dalam arti kata lain, tuan-tuan, ikhlas juga pergi ke masjid dan surau boleh dilatih. Tuan-tuan, mana dia kita daripada muda terus tuan-tuan sembahyang boleh khusyuk, tuan-tuan. Itu menunjukkan ikhlas, dan khusyuk juga perlu dilatih. Seronok juga boleh dilatih. Mula-mula mungkin keseronokan itu kerana ada kambing bakar. Anak-anak datang malam ni ada kambing bakar. Kambing? Contoh, tuan-tuan, ya. Mata pun teruja, tuan-tuan, ya. Ada budak Ustaz Noah, saya Malaysia yang handsome bro, lasik pula. Dulu pakai spek, hilang spek, tuan-tuan. Allah Akbar, ya. Dan kemudian, tuan-tuan, bila makin lama dia datang dengan kuliah, makin lama dia faham, latih, mesra, insya-Allah cinta kepada masjid itu akan ada. Dan nak lahirkan golongan yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hati mereka tertakluk ataupun tergantung-gantung, terikat dengan masjid ini, tuan-tuan, mesti dilatih daripada kecil. Ya, yang disebut oleh Nabi sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang tidak mendapat naungan melainkan 7 golongan ini saja pada hari kiamat, pada arsy Allah. Antaranya rajul, pemuda juga, tuan-tuan, yang hatinya tergantung-gantung dan terikat pada masjid. Masalahnya, tuan-tuan, kita tengok banyak tak muda. Mana tak golongan muda? Tak berapa banyak, tuan-tuan. Sekarang ni alhamdulillah lah. Tapi terkenal masjid surau, tuan-tuan, kata-kata mesti geng. Artinya berkayu. Sebab dia tahu dah kaum-kaum dia mati, tuan-tuan. Yang muda ni dia perasan umur panjang, walaupun sebenarnya malaikat maut tak kenal sangat, kan, tua ke muda ke. Tapi nak dapatkan golongan ini, kena buat program-program seperti itu. Pertama, bila ada roh kasih sayang, tuan-tuan, what you give you get back. Kita bagi kepada orang kasih sayang, kita dapat balik, tuan-tuan, kasih sayang. Bila kita sayang dan tegur dia secara peluk, tarbiyah dan didik, tuan-tuan akan pasti dia akan respect kepada kita, kepada arahan yang seterusnya. Cubalah buat, kan. Yang kedua, tuan-tuan, kita boleh jadikan program-program di masjid ini sesuai dengan jiwa remaja. Tuan-tuan perasan tak, kenapa kadang-kadang budak-budak tak suka lekat kat rumah? Sebab kadang-kadang mak bapak dia, tuan-tuan, terkenal dengan 3 bahasa. Tapi kau masih lah. Bahasa pertama mesti suara tinggi. Rakan sejawat tu suara punya lembut, macam volume 5, tuan, dengan anak volume 20. Dengan rakan sejawat volume 5, macam dalam lampu dia, tuan. Awak bawa kolak hari. Saya bawa partai bakar. Awak bawa sambal dia pakai pencin dengan kita. Oh boy, tuan-tuan. Dengan anak satu, ni bukan orang sini ni, orang Mongolia Utara. Sekarang ni nak